Bila orang nak cari keburukan, dia katalah Mahathir dulu lebih berani. Dia kata, kita pelik kan di mana dia katanya lebih beraninya. Sekadar keluar kenyataan di PBB, semua Perdana Menteri buat macam tu. Kena keluar kenyataan dalam media, kenyataan tegas. Semua Perdana Menteri buat macam tu. Tapi apakah Mahathir pergi bertemu dengan negara Arab? Tak ada. Kan? Tak ada jumpa salah satu negara Arab. Tak ada, dia tak pergi. Ini Anwar pergi. Sampai dijumpa pula dengan Syekh Azhar sendiri. Bertemu dengan ulama kan. Syekhul Azhar. Dan dia pergi pula sebagai Perdana Menteri, dia tak nak buang masa lah. Bila dah pergi tu, bawa pula lagi cerita pasal pelaburan. Sambil menyelam minum air orang kata. Cerita tarik lah pelaburan Arab Saudi, jumpa pelaburan. Bawa juga, walaupun dia nak bincang tu isu Palestin, tetapi dia masih ingat lagi tentang perut rakyat Malaysia. Macam mana nak jaga perut rakyat Malaysia ni. Tu dia bincang macam mana pelaburan daripada Arab. Nak bawa. Kemudian sempat pula lagi dia menyelesaikan masalah 60 pelajar yang tak lepas masuk Universiti Azhar. Yang terkandas dekat Mesir. Tak boleh masuk. Sebab apa tak boleh masuk? Sebab dia tidak dia datang situ, dia tidak ikut peraturan yang ditetapkan oleh Universiti Azhar. Jadi kesilapan kita lah, pelajar kita tu. Dia tidak ikut peraturan. Dan dia terkandas kat Mesir, tak boleh masuk. Kebetulan Anwar sampai Mesir, Anwar jumpa dengan Syekh Azhar. Dan dia bincang-bincang, 60 pelajar ini dibenarkan masuk ke Universiti Azhar. Bermakna sempat lagi dia menyelesaikan masalah rakyat dekat situ. Dia tak peduli 60 ini anak orang PAS ke, anak orang apa, dia tak peduli. Ini adalah rakyat Malaysia yang terkandas di Mesir, tak boleh masuk Universiti Azhar. Sebab kesilapan sendiri, tidak mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Akhirnya Anwar bertemu dengan Syekhul Azhar, minta tolong lepaskan, dan Anwar berjanji dia akan datang, peraturan-peraturan itu akan dipenuhi. Macam tu sekali Anwar buat kerja untuk rakyat Malaysia. Walaupun urusan dia ke sana lebih kepada urusan Palestin, tetapi dia buat banyak kerja. Tarik juga pelabur, sempat lagi dia jumpa dengan pelabur, kan, untuk datang ke Malaysia. Sempat lagi dia bantu pula rakyat Malaysia yang dia bermasalah dekat Mesir, kan. Itu yang dibalik kat Malaysia pula, kan. Terus buat sampai-sampai dekat Malaysia, buatlah menghadiri mesyuarat Menteri Besar pagi tu, kan. Sampai kita tengok dalam video tu, Sanusi siap tanya. Bila sampai dia kata, mana Sanusi pun pelik. Itu hari Anwar dekat Mesir, tiba-tiba hari ni ada pula mengerusikan mesyuarat. Itu Anwar kata dia baru turun di airport. Maknanya dia sampai je Malaysia, tak hilang pening dia dalam flight tu, dia dah mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar. Petang tu ada satu perjumpaan dengan Majlis Belia ke. Malam tu pula dia 1 bulan perhimpunan. Tak tahu masa bila dia lihat. Kita ni kalau jalan jauh, kurang-kurang 1 hari 2 hari, nak lihat, baru boleh kerja balik. Kan? Dia boleh kerja. Di mana datangnya stamina dia? Kan? Di mana datangnya kekuatan dia? Kalau kita tengok berapa orang dah menteri yang nampaknya macam tak ada stamina. Kan? Ada sakit. Contohnya baru ni, Menteri Ekonomi masuk hospital. Kan? Sekarang ni tahulah MC dah habis belum. Kan? Mana dia muda lagi. Kan? Kemudian ada lagi beberapa orang menteri yang dah mula tunjuk tak bernasihat, kan. Tapi dia dapat MC pun dia kerja. Dia dapat MC baru ni dia demam. Tapi dia bekerja. Kan? Sebab apa dia bekerja? Walaupun dia tak tahu, walaupun dia tak ada gaji. Sebab dia fikir kena kerja cepat, kepantas, kan, dalam keadaan sekarang ini. Apatah lagi kita ada krisis. Dan Anwar tahu dia akan dapat tekanan mungkin daripada negara barat. Sebab itu dia dah prepare dah. Mengadakan hubungan beberapa negara Asia, kalau berurusan niaga gunakan mata wang tempatan, kan, supaya kita tak nak bergantung sangat dengan dolar. Ini persediaan jangka masa panjang. Jadi dia pandang ni jauh ke depan. Tapi rakyat Malaysia itulah, kan, tak perlu nak bersyukur. Kalau Tuhan bagi pinjam pemimpin macam tu, kita masih lagi duk mengatakan pemimpin ni teruk lah, zalim lah, kan, tak tahu buat kerja lah, hipokrit lah, cakap bohong lah. Ini jadi orang tak tahu bersyukur. Okey, nak jelas sikit host berkenaan dengan ada di bawah ni yang bertanya pasal ugutan-ugutan. Tak keluar berita pun, PM tak cakap pun pasal ugutan-ugutan tersebut. Okey, saya nak bagi tahulah. Baru ni ada seorang ahli parlimen Poland, dia dah kemukakan usul dalam parlimen untuk memberikan tekanan-tekanan kepada Malaysia
Dan ramai lagi sebenarnya negara-negara yang pro kepada Israel dah mula dah menggunakan kuasa mereka untuk membuat tekanan-tekanan kepada rakyat Malaysia lah, untuk memberikan contohnya lah, tekanan kepada ekonomi, kepada hubungan dua hala dan sebagainya lah. Sebab Malaysia ni bukan negara yang tak ada hubungan dua hala dengan negara-negara yang pro Israel. Ada juga. Contohnya ada hubungan dua hala dengan Amerika dari hal perdagangan, ekonomi dan sebagainya lah. Dari sinilah mereka akan buat ugutan-ugutan ataupun tekanan-tekanan kepada Malaysia. Ugutan-ugutan tu bukan dari segi ugutan nak bunuh PM ataupun dan sebagainya, tidak. Macam-macam jenis ugutan mereka boleh buat pada negara kita. Jadi kena fahamlah di situ. Ya? Jangan cuba kita melemparkan tuduhan-tuduhan, kenapa tak cerita, kenapa tak keluar berita di TV dan sebagainya. Bukan semua yang maklumat yang PM ada, bukan semua yang kena bagi tahu kita. Ada maklumat yang sulit, kan? Ada maklumat yang rahsia yang tak boleh dibagi tahu kepada rakyat kecuali untuk pengetahuan menteri-menteri kabinet dan juga kerajaan yang ada. Tak semua dia orang maklumat sulit kita dedahkan untuk semua rakyat Malaysia. Tak semuanya. Itu kena faham di situ. Ya? Jangan kita buat andaian yang bukan-bukan yang kita tak tahu. Ini akan menimbulkan fitnah. Kita di sini, dalam room ini, kita bukan nak memfitnah, tidak. Kita membetulkan keadaan. Apa yang kalian lemparkan, tuduhan yang kalian lemparkan, kita cuma perbetulkan dengan fakta dan juga realiti yang sebenar. Kalau tak faham, bertanya. Tok Bukan Adi, menuduh. dia politik ni, kalau kita matang dalam politik ni, tak perlulah Anwar sebut pun kita tahu dah. Kalau kita orang politik lah, kalau apatah lagi kau pemimpin, tak perlu Anwar nak sebut negara mana. Kau tahu dah, bila kau bertentangan dengan Barat, kau dah faham dah mana orang akan tekan kita. Kan? Bukan maksudnya bila tekanan, ugutan tu maksudnya bunuh. Ini dalam diplomatik bukan itu istilah dia. Tekanan ni lain. Dari segi ekonomi, macam-macam lah cara tekanan yang dia buat. Dan tak perlulah nak sebut negara mana. Kalau kau orang politik, kau faham dah. Kau faham dah. Dan dia cakap, kenapa Perdana Menteri dulu tak ada tekanan macam tu. Macam dia kirit. Orang nak tekan macam mana? Tak tekannya. Kau cakap je mulut, kau melawan. Tapi kau tak ada masalah dengan Israel. Itu aja. Siapa nak tekan kau? Pasal orang tahu kau tak berlawan sesungguhnya. Mulut je cakap lawan Israel. Bila Israel nak lalu orang udara, kau bagi pula. Jadi orang macam ni tidak akan ditekan. Sebab apa nak tekan orang macam ni? Kan? Apa yang disebut baca melalui PDF itu tidak datang daripada hati dia. Datang daripada mulut dia je. Cakap sekadar, kata orang tu, cakap-cakap orang diplomatik. Secara diplomatik ya, menantang keras, mengecam. Ini biasalah. Mana-mana pemimpin akan cakap macam tu. Tapi nak tahu lahir daripada hati ke hati, ini yang ditunjuk oleh Anwar Ibrahim. Sebab itu dia dapat liputan daripada media-media. Kalau kita tengok sekarang ni, media CNN, Al Jazeera, mengambil ucapan dia tu. Kan? Di Aziata baru ni. Dijadikan serutan dalam berita-berita diorang. Maknanya dia berucap tu datangnya daripada hati. Bukan nak mengambil hati orang Malaysia nak tunjuk hebat. Cakap depan orang dekat wartawan, kita mengecam sekerah-kerahnya. Dalam masa yang sama, kau tidak ada masalah pun. Sikit pun kau tak sensitif, pesawat Israel lalu. Malah kau bagi kebenaran. Di mana keberanian dia? Jadi pemimpin macam ni, memang tidak akan kena ugut lah. Siapa nak ugut? Sebab orang tahu kau tak ikhlas pun. Kau tak serius. Betul. Kalau kita tengok lagi Abang Wan, dalam keadaan sekarang macam ni, kita bertungkus lumus membantu rakyat Palestin. Boleh pula pemimpin dia orang ni minta cuti lah untuk keluar negara lah. Cuti dengan keluarga lah. Di mana hati perut dia orang sebenarnya ni? Saya nak tanya itu je. Itu kemungkinan dia rindu kat menantu dia. Kan? Lama sangat menantu duduk luar negara tak balik-balik. Rindulah juga. Sebab tu nak pergi tu, nak tengok menantu. Menantu pun satu hal juga. Patutnya menantu jumpa pak mentua. Kan? Ni pak mentua pula pergi jumpa menantu. Kan? Tapi nak macam mana? Jadi orang-orang macam ni nak bercakap pasal Palestin tak payahlah. Orang macam ni nak bercakap pasal jihad tak payahlah. Kan? Lebih baik kau bawa menantu kau tu, kalau nak sangat duduk di luar negara, pergi duduk kat Palestin tu, beritahu menantu. Tak payah balik Malaysia dah. Kan? Kalau panjang nyawa boleh balik. Itulah.
Jadi orang yang bercakap tentang jihad, bercakap tentang nak lawan, ni semua orang yang track record macam Mahathir tu. Nak cerita pasal jihad tak payahlah Mahathir. Kau Nabi pun kau hina. Macam mana kau nak sembang pasal jihad Mahathir ni? Kan? Nabi pun kau hina. Kan? Hukum hudud pun kau hina. Hukum Islam kau hina. Aurat wanita pun kau hina. Orang macam ni nak cerita pasal jihad. Jadi apa yang keluar dari mulut Mahathir tu hanya keluar cakap-cakap diplomatik. Sebagai pemimpin sebuah negara, cakaplah kami mengecam sekeras-kerasnya. Kami mengecam sekeras-kerasnya. Tapi anak duduk dalam sister in Islam, anak dia. Sister in Islam apa? Orang yang menyokong LGBT. Itu anak Mahathir, Marina. Kan? Mahathir pula menghina janggut Nabi. Mahathir juga menghina aurat wanita. Perempuan pakai tudung ni, perempuan pakai jubah, nikab ni dia zaman Nabi dulu pasal duduk padang pasir, debu berterbangan, sebab itu dia orang tutup muka, tutup tudung, bukan kerana aurat. Nabi tak cukup janggut pasal tidak ada pisau jilet. Orang macam ni nak sembang pasal jihad. Sebab itu orang negara barat tak nak tekan, pasal negara barat tahu dah ini semua hipokrit. Orang-orang yang orang Zionis pun tahu Mahathir ni macam mana perangai dia. Dia tengok Mahathir memerintah, memang Mahathir tidak suka kepada Islam, perkembangan Islam. Di zaman Mahathir lah menutup bantuan sekolah agama. Ini memang Zionis suka. Bagus, tak payah aku datang Malaysia. Dah ada dah pemimpin Malaysia yang menutup peruntukan kepada sekolah agama dan tahfiz. Tak Kurang payah aku sikit datang kerja Malaysia dia dah. Kurang sikit kerja Kurang. Yahudi Sama juga hari tapi ni. orang tu juga yang dilantik Ya, sebagai dia kata penasihat sebagai hero sekarang. konon-konon. Hero. Dia tak Sama juga sedar hari ni. lagi. Sama juga hari ni. Tak perlu Zionis nak hantar wakil dekat Malaysia. Sebab ada dah anak Melayu Islam yang buat tabung RM10 nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Anwar kumpul tabung untuk nak lawan Israel. Kan? Sampai 100 juta nak lawan Israel. Yang dia ni pula kutip tabung nak jatuhkan Anwar. Jadi Zionis kata, bagus. Tak perlu aku hantar ejen dekat Malaysia. Kita dah ada dah ejen anak tempatan yang buat kerja untuk kita kat Malaysia. Orang yang ini yang cakap pasal jihad. Kalau kau tengok dekat media sosial ni, dekat TikTok, live TikTok, orang dia cerita pasal jihad. Jihad ni siapa dia? Orang yang mendedahkan tubuh badan dia tu. Kan? Diri dia sendiri pun, aurat dia sendiri pun dia dedah kat orang, kerana dia nak sembang pasal jihad. Ya siapa lagi yang sebut pasal jihad? Orang yang pernah kata dia dah keluar Islam. Mengaku dia keluar Islam. Orang ini hari ini bercakap tentang jihad. Sebab tu aku betul, sikit pun aku tak heran. Orang macam ni, Zionis kata, Zionis ketawa je. Kan? Diri sendiri dia tak ada nak jaga, nak sembang pasal jihad. Orang-orang ini kalau pergi ke sana, aku rasa, tak tahulah. Betul. Kalau kita tengok balik ini saya sentuh sikit ke belakang lah Kita tengok zaman pemerintahan Haji Hadi Awang sebagai Menteri Besar di negeri Terengganu Kalau kita tengok apa dia buat di negeri Terengganu sehingga ajaran sesat Ayah Pin pun begitu lama bersarang di negeri Terengganu sampai dia tak ternampak di situ. Itu sebab Allah bagi dia perintah satu penggal je, tak bagi dia lama-lama Sebabnya apa? Dalam negeri sendiri pun dia tak boleh jaga, dia tak cakna keadaan Islam di negeri sendiri. Ini pula dia nak jaga Islam di Malaysia ni. Bagi saya nonsen cakap tu nonsen. Cakap tu hanya retorik politik sajalah mengenai Islam. Orang yang sebut Anwar tak tegas, Anwar tak lantang, Anwar tak berani, tu lebih Hadi tu kan. Dia kata Anwar tak tegas ni, kan. Dia lupa baru ni kat Marang yang kejadian mengangkat bendera Israel tu berlaku dalam Parlimen Marang. Yang baru ni polis tangkap baru ni di Parlimen Marang, tempat dia. Betul. Kan, tempat dia sendiri ada ternaiknya bendera Israel. Hari ni dok sembang Anwar tak tegas. Sebab apa Anwar tak tegas? Anwar tak sebut sokong Hamas. Padahal Anwar dah sebut. Dalam parlimen Anwar sebut sokongan Malaysia kepada perjuangan Hamas. Tapi sebab engkau ponteng. Bila engkau ponteng, engkau tak dengar. Anwar sebut Hamas. Dia mengiktiraf bukan sekadar sebut. Anwar buat panggilan telefon lagi dengan ketua Hamas. Kan, tanya Hadi, dia pernah telefon Hamas. Paling kuat dia telefon Iran je lah. Geng dia tu. Kan? Anwar siap telefon lagi. Bahkan dalam website Hamas pun memuji tindakan Anwar Ibrahim. Memberikan sokongan.
Bertemu dah pemimpin Hamas. Telefon lagi. Kan? Keluarkan nyataan resmi menyokong Hamas. Apa lagi Haji Hadi tak cukup? Yang dia kata, tak cukup kuat. Tak cukup kuat. Tak cukup kuat. Oh, zaman dia je kerajaan dulu. Kan? Dia jadi duta khas Timur Tengah. Berlaku krisis di negara Arab. Apa dia kata? Kita ambil tindakan berkecuali. Apakah itu yang dikatakan cukup kuat? Kan? Mana mulut Haji Hadi? Macam saya selalu ulang lah. Dengan walaupun ni senang aja, kan? Mana pergi seorang kau? Apabila kerajaan 3 bulan membenarkan pesawat lalu atas ruang udara Malaysia. Mana pergi seorang Haji Hadi? Pesawat lalu atas serban Haji Hadi. Kenapa kau diam? Bacul. Hari ni nak jadi hero konon-konon. Yang sebenarnya politik. Politik. Nak cari benda lain tak ada. Nak kritik dasar tak tahu. Nak kritik ekonomi tak tahu. Carilah benda-benda macam ni. Dia cari isu sekecil-kecilnya kalau Ya. boleh. Dasar politik, ataupun polisi kerajaan sekarang sebenarnya cukup dah. Dan perlu penambahbaikan lagi, tapi mereka tak jumpa apa yang nak dikritik. Sebab tu dia daripada segala isu yang timbul dia akan mainkan selagi boleh. Dan para pengikut-pengikut di bawah ni apa lagi kan? Yang menyokong, membuta tuli tanpa belajar, membaca siapa pemimpin mereka. Saya nak bagi satulah cadangan kepada pengikut-pengikut ni. Bacalah sejarah siapa pemimpin kamu. Terutama Haji Hadi Awang, Mahathir, Muhyiddin Yassin. Kamu bacalah sejarah dia orang. Siasatlah. Jangan menyokong babi buta. Siasat. Dari awal, dari muda dia sampailah hingga kini. Siapa dia sebenarnya? Kamu bacalah. Kamu lahir yang terutama di lepas tahun 2000, tahun 2000 ni, belajarlah baca siapa itu Anwar Ibrahim, siapa itu Mahathir, siapa itu Haji Hadi. Pernah dengar tak Haji Hadi menegur Iran? Kenapa Iran tak ada tentera? Pernah? Tak ada. Dia tak tegur. Dia tak kritik, tak tegur. Dia hadir lagi. Dia hadir Kalau lagi. betul dia tak mesyuarat, ikhlas, kalau betul dia ikhlas, Iran lah paling sesuai untuk kau hantar nak suruh dia tentera pergi. Kenapa? Iran paling hampir berbanding dengan Malaysia. Satu. Yang kedua, Iran negeri dia paling besar berbanding dengan Malaysia. Negara dia besar. Dan dia lebih kaya. Dia minyak banyak, Iran ni. Kan dia punya tentera yang cukup ramai berbanding dengan tentera Malaysia. Dia ada pengalaman berperang. Dia perang Iraq berapa tahun. Dia ada peperangan dan dia punya senjata yang cukup canggih Iran ni. Jauh canggih daripada kita lagi. Iran ni. Kenapa Hadi tak pernah desak kawan dia ni? Padahal dia rajin pergi Iran. Kenapa dia tak kritik Iran? Sepatutnya Iran lah paling kuat kau kritik kalau kau percaya sangat dengan Iran tu punya perjuangan. Iran lah paling wajar untuk kau suruh hantar tentera. Pertama, dia hampir. Dia paling dekat. Yang kedua, dia punya negara yang besar. Dia punya ada tentera yang besar. Dia punya peralatan yang cukup canggih di Iran ni. Dia ada pengalaman berperang pula dengan Iraq. Kan? Patut itu yang paling layak. Tapi tak ada. Dia tak kritik Iran. Kawan dia kan? Ada apa-apa ke? Kawan dia. Yang dihentam Anwar. Kan? Tak cukup kuat. Habis Iran kuat sangat. Berserangan Arab baru-baru ni pun pemimpin Iran tak turun. Ya, Kerana ada betul. Arab Saudi, dia tak nak pergi. Dia tak campur. Dia bermusuh dengan Arab Saudi. Biasalah. Golongan Syi ni. Bukan nak campur dengan orang. Kan? Kenapa Hadi tak tegur? Kenapa tak tegur? Padahal itulah tempat kau macam kampung kau. Setahun sekali mesti pergi. Kan? Banyak pergi Iran berbanding daripada pergi Mekah. Sembang lah. Dengan cerita tak boleh pergi kan Mekah kan. Dia ada 3 negara tak boleh pergi kan. Sebab apa tu saya kena tanya Walaun tu, sebab apa dia tak boleh pergi ya? Apa boleh jawab soalan ni? Kenapa Haji Hadi tak boleh pergi ke Arab Saudi? Setahu aku tanah Mekah ni yang tak boleh masuk setan Dajjal je. Yang tak boleh jejak kat situ. Ya, betul. Satu lagi lah saya nak bagi cakap sikit lah berkenaan dengan Islam sendiri lah. Sebab kalau kita tengok di mana-mana ada parti Islam, macam di Indonesia, di Jordan, kebanyakan ulama-ulama mereka ni
Dia mencerminkan sendiri, Abang Wan, dia mencerminkan seorang ulama yang baik, yang betul. Kalau kita tengok ulama-ulama yang ada di dalam Malaysia ni, terutama yang dalam parti politik ni, mereka cakap ni seolah-olah tak mencerminkan sebagai seorang ulama. Maknanya dia tak bawa Islam yang sebenar. Kita malu sebenarnya dengan orang-orang kafir ni, orang-orang non-Muslim ya. Bila tengok dia terjemahkan Islam sedemikian rupa, seolah-olah itulah Islam. Itu yang saya malu. Padahal Islam bukan macam tu. Yang saya nampak Islam dari segi syariah, dari segi ekonomi, dari segi akhlak semua. PMX banyak tunjukkan ke arah itu sekarang ni. Dia tak bercakap saja soal Islam. Tak. Dia tunjukkan melalui akhlak dia, melalui perbuatan dia, melalui dasar-dasar dia, melalui polisi dia. Ini yang saya nampak. Even orang-orang bukan Islam pun nampak benda tu. Mungkin inilah Islam yang sebenar yang dibawa oleh PMX kita. Kalau kita tengok di sebelah sana tu, Allah, jauh sekali apa yang keluar daripada setiap perkataan yang keluar dari mulut pemimpin dia orang ni. Tengok, tak ada perkataan yang elok, melainkan menghina, meremehkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Nah, ini bukan ajaran kita, bukan ajaran Islam sebenarnya. Jauh sekali. Apalagi menunjukkan akhlak seseorang warisatul anbiya ataupun pewaris Nabi. Allahu Akbar. Jangan letakkan title tu sebagai pewaris Nabi. Kerana akan merosakkan image Nabi itu sendiri. Memang jauh sekali kita tengok perkataan-perkataan yang keluar dari mulut dia tu. Allah, kita bahkan sebagai orang Islam sendiri malu untuk menjawab kepada orang bukan Islam. Inikah Islam? Kita malu nak menjawab. Sambung bawah. Sebab tu aku tak respect kalau orang yang macam ni bercakap tentang jihad. Kalau ada orang lain yang bercakap, itu aku respect lah kan. Kalau ada kebenaran alim ulama yang lain nak bercakap tentang jihad, itu aku respect lah. Tapi kalau orang politik macam ni, dalam PN ni, aku sikit aku tak respect. Pasal kita tahu dia hypocrite. Dia hypocrite sebenarnya. Nak cakap pasal jihad di Palestin, jihad di apa. Berjihad nak halang judi naik pun tak boleh. Padahal kau berkerajaan. Engkau menteri. Engkau ada kuasa waktu itu. Nak menghalang judi naik dari 8 kepada 22 pun kau tak mampu, mulut kau nak bercakap. Hari ni kau nak sembang, nak pegang senjata, nak lawan Yahudi. Sebab tu aku tak respect langsung orang politik macam tu. Tapi kalau ada individu lain yang nak pergi kan, itu aku percaya. Mungkin dia betul, dia nak pergi. Kan? Tapi walaupun individu, kalau kau nak pergi pun dia ada syarat dia. Pertama, kebenaran kerajaan juga. Kecuali kau menyuduk pergi sana, itu bab lain. Tapi kalau sengaja kau nak pergi, kau ada kebenaran daripada kerajaan. Kebenaran kerajaan pula akan minta kebenaran daripada beberapa negara untuk kau menumpang, berhenti ke kan, dalam perjalanan kau. Dia ada kaedah-kaedah dia. Bukannya benda sepadan jiran dengan kita. Lain lah kalau Indonesia ke Singapura berperang, boleh lah kau seluduk masuk situ. Ni jauh. Mana kau kena beli berapa buah negara. Kan banyaklah prosedur-prosedur dia. Jadi bukannya senang. Betul. Kalaulah sesenang itu kita nak hantar pasukan kita, tentera kita nak pergi sana. Dah lama dah saya rasa. Mahathir pun hantar. Masa Muhyiddin Yassin, masa Ismail Sabri pun dah hantar dah lama. Apa masalah Palestin ni bukan isu yang baru timbul sekarang je. Kan? Dari tahun 1948 lagi. 1948. Dan satu maklumat ni Abang Wan, saya nak bagi tahu, nak kongsi bersama rakan-rakan di bawah. Kita bukan duduk dalam room ini bukan untuk memfitnah. Kalau ada kata-kata fitnah saya, tolong jelaskan apa yang saya fitnah. Kita menjelaskan, menjelaskan dengan fakta apa yang kalian tuduh terhadap kita, terhadap kerajaan terutamanya, kita jelaskan. Satu lagi berkenaan dengan Palestin dan Israel ni, dan memang itu daripada tahun 1948 lagi hingga ke saat ini. Dan menurut keyakinan bangsa Israel ni, bahawa mereka akan menguasai Palestin tidak lebih daripada 76 tahun. Ini menurut keyakinan bangsa ataupun Bani Israel ni. Tidak lebih dari 76 tahun. Kalau kita kira daripada 1948 sampai 2023 ni sudah mencapai 75 tahun. Jadi tinggal setahun lagi
mereka akan menguasai Palestin. Ini menurut keyakinan dia orang. Sebab tu hari ini dia orang all out, dia orang sehabis mungkin nak tundukkan Israel, nak tundukkan Palestin. Ini menurut keyakinan bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel terutamanya ni ya. Sebab kita kena faham Yahudi Israel ni ada dua makna yang berbeza. Dan Bani Israel dua makna yang berbeza. Kalau kita tengok sejarah, Israel itu sendiri bermakna hamba Allah ataupun Abdullah, ya. Ini hamba Allah. Sebab itu Nabi ataupun ulama-ulama, ya, ulama kita menganjurkan kita sebut betul-betul Israel dengan Bani Israel. Yang ada sekarang ni adalah Bani Israel, dan Yahudi adalah agama mereka. Jadi bangsa Yahudi pun tidak semua menurut apa kata Zionis, ya. Yang jahat ni adalah Zionis, bangsa ekstremis. Dan ekstremis ni dah merata-rata dunia ada ekstremis ni. Di Malaysia pun ada ekstremis agama seperti ini. Cuma tinggal lagi mereka kuat tak kuat, itu saja. Yang kita khawatir dalam negara ini itulah dengan undang-undang ataupun dengan polisi 3R yang dikuatkuasakan oleh raja dan juga kerajaan sekarang. Harap-harap terus untuk membela rakyat dengan polisi 3R ni, yang tak boleh sesiapa menggunakan isu-isu 3R dalam ceramah, dalam apa saja sekalipun ruang. Kalau boleh jangan gunakan isu 3R ni. Ini saya sangat bersetuju lah. Sebab kalau dibiarkan akan jadi lebih serius seperti ekstremis di negara-negara lain yang mereka semakin hari semakin melampau. Kita tengok pun di Malaysia pun sudah berakar umbi. Jadi kita harap tidak lagi akan berpanjangan ataupun akan merebak lagi, ya. Mujur sekali ataupun nasib baik kerana raja-raja dan juga kerajaan bertindak cepat dalam menangani isu ini supaya mereka tidak sewenang-wenangnya untuk menggunakan isu perkauman, isu agama dan juga isu raja-raja ini. Saya harap kerajaan akan lebih bertindak tegas terhadap individu-individu yang terus memainkan isu 3R ini. Sekian dulu Abang Wan. Kalau kita ikut hadis diriwayatkan oleh Bukhari kan, yang saya baca malam tadi pun ada saya kongsikan dekat Rumiani itu, berkenaan dengan tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Yahudi itu akan ditewaskan oleh Islam kan, tentera Yahudi akan ditewaskan oleh Islam. Dan benda ini waktu itu orang-orang Yahudi ini akan bertempiaran lari, melarikan diri dan menyorok di belakang-belakang pokok. Dan pokok dan batu ni yang tempat dia menyorok ni bersuara menyatakan ada Yahudi di belakang dia. Kan? Nak bagi tahu tentera Islam ada Yahudi di belakang dia, kecuali satu pokok dipanggil pokok Rakat. Pokok Rakat ni adalah pokok Yahudi lah sebenarnya, dikenali sebagai pokok Yahudi. Pokok Yahudi ni saja yang tidak bagi tahu. Pokok-pokok lain semua bagi tahu ada Yahudi di belakang aku. Kan? Batu-batu pun akan bagi tahu ada Yahudi di belakang aku, dan tentera Islam akan menangkap dia lah. Kecuali pokok Yahudi. Pokok Rakat ni dia sembunyikan tempat menyorok orang Yahudi ni. Jadi hadis itu diketahui oleh orang Yahudi sekarang ni. Dia orang tahu cerita ni. Sebab itulah di Israel, kerajaan dia telah mula menanam banyak pokok-pokok Rakat ni, pokok Yahudi ni. Menandakan bahawa dia pun percaya hadis tu. Dia percaya satu hari nanti mereka akan diburu oleh orang-orang Islam, oleh tentera Islam. Dah lama dah dia orang tanam tu Abang Wan. Dah lama dah lama dah. Jadi maksudnya bila dia tanam pokok itu, maksudnya dia pun percaya kepada hadis ini. Kan? Dia pun tahu. Sebab itulah kita katakan sekarang ni Allah nak uji kita lah. Pertama sekali penyatuan umat Islam itu sendiri. Kalau Allah nak hancurkan, bila masa pun boleh hancurkan. Kan? Tentang Yahudi ni. Tapi dia nak tengok sejauh mana umat Islam ini bersatu dalam isu Palestin. Dan di mana Allah nak tunjukkan bahawa berapa orang pun kau bunuh, ya, umat Islam di Palestin akan lahir, ya. Satu orang yang kau bunuh akan lahir ratusan lagi pejuang-pejuang di Palestin. Sebab itu puluhan tahun mereka nak cuba nak menentang orang Islam di Palestin, mereka tak berjaya lagi. Mereka masih belum berjaya. Masih ada generasi-generasi di Palestin yang terus menentang puak-puak ni lah. Sampailah kiamat nanti. Dan inilah apa yang disebut oleh
Al-Quran, tidak akan berlaku kiamat sehingga Yahudi-Yahudi ini akan ditewaskan oleh tentera-tentera Islam. Jadi waktu ini adalah waktu untuk Allah uji kekuatan umat Islam, kesabaran dia, semangat juang dia di Palestin dan juga umat Islam di seluruh dunia tentang penyatuan mereka. Jadi sebelum kita nak cerita tentang negara-negara Islam perlu bersatu padu, kita kena cerita dulu tentang orang Islam dan negara kita dulu. Macam mana kita nak bersatu dengan negara lain dalam negara kita masih ada lagi sifat dengki-mendengki ni. Dan negara kita ini masih ada ditebarkan fitnah-fitnah. Jadi kalau negara kita belum cukup bersatu, jadi tak payahlah kita sebut pasal kita nak berjuang, nak berjihad. Kan? Sedangkan hari-hari mulut kita menabur fitnah. Hari-hari mulut kita cakap-cakap benda kotor. Hari-hari kita melabel orang. Kan? Dengan bukan Islam pun kita tidak ada adab. Panggil orang sesuka hati, kafir. Kan? Sampai ada dalam parlimen boleh cakap gurau-gurau benda yang memalukan. Engkau sebagai orang Islam, engkau boleh kata kepada wanita bukan Islam, datanglah ke tempat kami tanpa pakaian pun tak apa. Tak malu ke kita sebagai orang Islam? Kita orang Islam ni. Dari parti Islam. Bercakap dengan wanita bukan Islam. Cakap benda-benda macam ni. Patutnya kau rasa malu tau. Kau cakap dengan wanita bukan Islam dengan benda-benda yang macam ni. Kan? Berbentuk ayat seksis macam ni. Ayat lucah macam ni. Tapi kau cakap. Kan? Kita pula jaga orang Islam malu. Sedangkan di kalangan mereka bukan Islam, MCA, gerakan ke MIC, dia orang tak cakap lah benda-benda macam ni. Dia tak cakap. Pasal dia orang tahu benda ni memalukan. Tapi kita orang Islam. Kan? Tunjuk perangai kita macam tu. Sebelum ni isu kau kata DAP-KP. Lepas tu cakap pula pasal benda-benda lucah macam ni. Jadi ini memalukan. Jadi nak sembang tentang jihad, nak sembang tentang berjuang apa semua. Kau nak bela diri kau sendiri pun tak boleh. Nak baiki diri kau sendiri pun tak boleh. Ini masalah dia. Itulah, sedangkan kalau kita tahu Dewan Parlimen itu dewan yang mulia, kan? Dewan untuk membawa suara rakyat, mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah rakyat, kan? Itu gunanya dihantar wakil-wakil rakyat di sana membawa permasalahan rakyat. Jadi kita tengok sendiri apa kualiti daripada pihak pembangkang yang ada sekarang ni, sungguh jauh beza lah. Saya tak pernah lagi dalam sejarah Parlimen Malaysia ni ada pembangkang yang tahap atau level dia orang macam ni sekali ya. Saya tak pernah lagi jumpa lah. Ini kali pertama lah Abang Wan. Okey, untuk bagi ni nasihat terakhir lah bagi saya untuk para walaun-walaun di bawah ni. Minta maaf banyak-banyak kalau tersilap kata, tersalah bahasa dari saya ni. Dan nasihat saya, berhati-hatilah dalam membuat penulisan, dalam membuat percakapan ya. Jangan sampai terkait dengan fitnah dan sebagainya. Biarlah orang lain yang buat fitnah, janji anda tidak mengikutinya. Biarlah pemimpin-pemimpin kamu orang yang buat fitnah, kamu kena kaji, ya? Kamu kena selidik apa yang diungkapkan itu. Jangan terus membabi buta, menyokong tanpa usul periksa. Ya? Belajarlah daripada segala kesilapan yang lalu. Ya? Dan untuk itu saya mohon undur diri dulu Abang Wan, sebab ada tetamu datang rumah ni. InsyaAllah masa kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana memberikan ruang dan kesempatan dalam floor ini bagi saya. Dan sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kerana sudi naik dan berkongsi pendapat. Okey, saya rasa cukup sampai di sini untuk kita perkongsian hari ini. Lebih banyak kepada isu-isu Palestin, dan saya pun telah jawab beberapa persoalan yang ditanyakan tentang kenapa Malaysia tidak hantar tentera, ya, tentang tuduhan mengatakan Anwar ni tidak kuat, ya, tidak cukup kuat lagi nak lawan Israel. Ya, kita nak tahulah macam mana kekuatan yang dimaksudkan. Apakah dia nak minta Anwar pikul senjata, ya, pikul meriam, Anwar pergi sana, bawa rakyat Malaysia semua pergi sana. Apakah itu yang dimaksudkan kuat? Ataupun apakah dengan cara Anwar membenarkan pesawat Israel lalu macam mana zaman mereka jadi kerajaan dulu, ya, beri ruang kepada pesawat Israel lalu kat ruang udara kita, maka itu menandakan kekuatan. Ya? Jadi kita nak tahu di mana yang dikatakan kena kuat ni. Nak lawan Israel kena kuat kan. Atau Anwar perlu bercakap macam Haji Hadi sebut, ya, berkecuali dalam isu krisis di negara-negara Arab, berkecuali zaman mereka jadi kerajaan, mereka langsung tidak berbuat apa-apa, bahkan mereka memberi keizinan kepada pesawat Israel lalu ruang udara kita, iaitu satu maruah, ya, negara kita
apabila kita memberikan kebenaran kepada pesawat tentera Israel lalu atas serban-serban kita. Dan hari ini bila tidak ada kuasa, mereka lah seolah-olahnya mujahidin. Jadi kita tahulah ya, orang politik ni cakap memang sedap bila tidak ada kuasa. Ya. Kalau kita dengar ucapan Haji Hadi, memang jelas lah. Ya, nampak sangat lah bila dia jadi pembangkang, cakap dia seolah dia lah yang terbaik. Ya, sampai ayat Quran pun dia pusing. Ya, bila jadi kerajaan dulu dia sebut, ya, ayat Quran dia terjemahkan betul. Ya, dia terjemahkan dengan ayat yang betul. Ya, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Ya, dibaca ayat itu betul. Ya, ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum. Dia terjemahkan taat kepada pemerintah. Itu waktu dia jadi kerajaan. Ya, tapi baru ni dalam parlimen, bila dia tidak jadi kerajaan, dia terjemahkan pemerintah itu adalah taat kepada ulama. Bila sebut ulama tu maknanya dia lah. Dia tak sebut dah kerajaan, ya, taat kepada ulama. Jadi inilah ya bagaimana orang menunggang agama untuk kepentingan diri dia. Dia akan tafsirkan ayat Quran ikut dia lah. Ya, ikut dia. Kalau menguntungkan dia, dia akan tafsir cara macam ni. Kalau merugikan dia, dia akan pusing. Macam mana boleh menguntungkan dia. Banyak kalau kita nak bagi contoh. Ya, bagaimana satu ketika dia pernah mengatakan perlembagaan ini kafir. Bagaimana MP Jasin dalam kuliahnya pernah menyatakan perlembagaan Malaysia ni perlembagaan syirik. Macam-macam dia hina perlembagaan Malaysia. Ya, tapi bila mereka jadi kerajaan, mereka mengangkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan Malaysia. Bila jadi kerajaan, dia angkat sumpah wallahi wabillahi watallahi. Sebab nak jadi anggota kabinet, kena bersumpah kan, Depan Agung. Wallahi wabillahi watallahi, saya akan mempertahankan perlembagaan Malaysia. Mana perlembagaan yang dikatakan kafir itu, perlembagaan yang dikatakan syirik itu, itulah perlembagaan yang mereka nak pertahankan. Bila mereka dapat kuasa. Jadi kuasa boleh ya mengaburkan, ya, boleh membutakan mata mereka, boleh menutup mulut mereka dan boleh menutup telinga mereka. Begitulah bila Allah uji dengan kedudukan jawatan dan kedudukan, ya, mereka dah lupa. Jadi belum diuji lagi seperti mana saudara-saudara kita di Palestin. Di Malaysia ini mereka diujikan jawatan dan kedudukan saja pun mereka dah campak agama ke tepi. RUU entah ke mana, hudud jauh sekali. Baru Allah uji dengan kuasa saja. Ya, dah pakai welfare. Flat mahal-mahal, hidup mewah-mewah, ya, sakau menakau. Ini biasa, ya, Allah uji sikit je dengan habuan keduniaan. Kamu dah tak boleh. Ya, hari ini nak sembang tentang berjuang dekat negara yang tak ada apa-apa dah. Air pun tak ada, elektrik pun tak ada. Orang macam ni bercerita nak pergi berjuang kat situ. Jadi ini semuanya adalah hipokrit politik. Ya, sembang-sembang orang politik yang cuba memperbodohkan walaon, ya, walaon yang bodoh akan terus diperbodohkan. Jadi cukup sampai sini dulu, ya, tazkirah kita tengah hari ini. Kena bagi tazkirah saudara, sebab dalam ni ramai walaon yang mendengar, ya. Bila sebut tazkirah ni daripada dia, itu satu ilmu lah kan. Jadi cukuplah tazkirah saya, ya, pada petang ini. Jadi kalau ada tutur kata yang menyinggung perasaan, ya, saya mohon maaf lah. Terima kasih banyak kepada yang dah follow akaun saya ini dan yang masih belum follow, boleh follow, termasuk juga allowance, termasuk juga walaupun yang nak follow, boleh follow lah ya. Dan yang terima kasih banyak kepada yang share gift ya kepada saya. Terima kasih banyak, semoga dimurahkan rezeki. Jumpa lagi di masa akan datang ya, daripada isu-isu lain-lain masa ke lapangan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.